Baik, kemudian cara mendapatkan sifat mahmudah. Dah tahu sifat mahmudah yang dipuji Allah, macam mana cara nak dapatkan? Bertahun dah kita belajar ni. Kemudian bab yang kelima, ini bab yang paling deep ketika kita belajar. Ingat lagi dah? Ramai orang menangis masa tajuk ni. Taubat dari dosa lahir dan batin. Sebab dah ramai di kalangan kita bertaubat dari segi zahirnya. Lahirnya dulu saya tak tutup aurat, ustazah. Nak tengok tak gambar acik dulu? Tak payahlah cik, confirm lawas sekarang lagi dari dulu. Kenapa? Sebab kalau sekarang dah tua, tak pakai tudung lagi, aduh putih buruk benar rupanya. Kan sahabat-sahabat kita kata, tapi kadang-kadang uban tu sebenarnya mengingatkan kita tentang kematian. Kan? Kita yang kata buruk sungguh lah ustazah, kan dah beruban ni. Elok acik pakai tudung, tak nampak putih. Sebab tu kalau pergi rehlah dengan ustazah, dia tak nak sebilik dengan ustazah. Kalau ustazah tahu rambut kita putih, kat masjid nampak muda je, nampak lawa je kan sahabat-sahabat. Sebenarnya kalau kita cari kenapa ya Allah susun hidup kita ni muda, tak ada uban, tua ada uban. Makin kita mengingatkan dah dekat dengan kematian. Dulu arwah tok macam tu juga, ingat kita masa kecil-kecil. Beruban, kepala dia tak lama, lepas tu makin uzur, makin sakit. Oh aku ni tak lama lagi dah dekat dengan kematian. Sesungguhnya. Tapi rupanya baru taubat zahir. Dulu tak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Dulu tak sembahyang, sekarang dah sembahyang. Orang nampak baguslah kau sekarang, dah sembahyang. Dulu aku ingat lagi kau ni sembahyang pun tidak. Dah lah, itu kisah lama kan sahabat-sahabat. Tapi batin tak bertaubat lagi. Kitalah juga yang duk sakit hati kat orang. Kitalah juga yang susah hati bila tengok orang senang. Na'udzubillah. Itu hati yang belum dibersihkan. Taubat belum dari segi batin. Yang ni orang tak boleh scan. Sanitize lah macam mana pun chemical kita pakai, tak ada orang boleh baca. Ni rasanya batinnya belum bertaubat lagi ni dah. Hanya kita je yang tahu. Ya Allah, tudung aku makin labuh, tapi aku makin bongkak dalam hati ni pasal apa ni? Kita je yang tahu. Okay, maka kita bersihkan melalui pelajaran taubat dari dosa lahir dan batin. Keenam, sabar dengan ujian dan mihnah. Sahabat, ujian dan mihnah. Tak ada orang yang tak melalui ujian dalam hidup, sebab dunia ini adalah pentas ujian. Semua orang akan melalui ujian. Mihnah ni lagi dahsyat lagi, satu tribulasi. Ya Allah ustazah, kalau orang lain jatuh timpa tangga, saya ni hempap dek bumbung sekali, langit-langit hempap saja sekali. Lepas satu-satu. Itulah dia Allah berikan mengikut level iman kita. Sahabat-sahabat kan, yang datang kacau ni bukan setan kecil-kecil. Kalau orang dah rajin hadir majlis ilmu ni, gemuk gedempol punya setan yang kacau ni sahabat-sahabat, besar tinggi pangkat dia. Tapi kalau kita nak sebutkan yang iman level biasa-biasa, baru nak hadir majlis ilmu pertama kali ni, ustazah ahlan. Jangan kita pandang sebelah mata. You tak pernah nampak pun. Dulu you tak pakai tudung kan? Jangan nak menghina orang macam tu sahabat. Saya takut datang masjid ustazah, saya tak reti, panaslah nak pakai anak tudung semua ni. Saya tenggek je selendang, nampaklah jambul. Makcik pandang atas bawah, takut saya nak datang kan. Terus tak datang dah orang tu sahabat. Okay, jadi jangan kita menghina sebab kita ingat siapa kita dulunya. Sebab kita mati, Allah pandang penghujungnya siapa. Melalui ujian dan mihnah inilah kita belajar sabar. Okay, sabar. Mak dulu pun lebih teruk daripada apa yang kamu lalui. Sebab tu kita belajar daripada sabar dengan ujian dan mihnah. 7, pemurah dengan kepunyaan Allah. Kan, ini pun kita terasa sangat hari tu. Pemurah dengan kepunyaan Allah. Ada orang yang bersifat mazmumah, dikeji Allah dengan sifat bakhilnya. Bahkan membelenggu tangan ke belakang. Orang datang meminta, sahabat bukannya nak bagi, tapi dia herdik, dikecam, dihina. Itu ayat Quran yang menceritakan membelenggu tangannya ke belakang. Makna dia tak nak, ni duit aku ni, kenapa nak kena bagi kat engkau? Aku yang susah payah ni. Sahabat-sahabat, kita cakap dengan orang ni, kenapa kita nak kena ada sifat pemurah? Yang kita nak beri tu kepunyaan Allah. Kita je kata rumah aku ni dulu mula-mula aku buat, kalau Allah nak tarik sekejap je muslimat. Duit dalam dompet kita tu sekejap je kalau Allah nak tarik. Jadi kenapa kita nak bakhil dengan apa yang Allah punya? Sebab Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya, lagi kita belanjakan ke jalan Allah. Ajaib, subhanallah. Tak habis duit saya ustazah, punya sedekah banyak. Cuba tanya kawan-kawan kita yang dermawan, pemurah kan. Pahala kau makin kaya, lagi makin sedekah, lagi makin kaya. Aku stres lah tengok engkau. Dia pula yang stres.
Aku stres dah tengok engkau lagi pemurah, lagi makin kaya. Sebab tak pernah lagi diceritakan dalam Quran, hadis, sirah. Allah meremang bulu roma sahabat. Tak pernah lagi diceritakan orang yang pemurah jatuh miskin. Tak pernah. Tapi orang bakhil, kaya raya, bakhil, jatuh miskin itu biasa. Tapi kenapa kita ditakut-takutkan? Quran pun cerita bahawa iblis ni kerjanya adalah bila kita nak jadi pemurah, sahabat, dia akan bisikkan kita dengan kefakiran. Janganlah bagi RM10. Kan nak keluar di pisang goreng jual, anak kau tunggu nak oleh-oleh apa dari masjid tu. Bagi RM1 cukup lah. Tadi masa datang bawa RM10, niat masuk sungguh dalam tabung. Sepanjang 1 jam dengan kuliah ni, tak payah RM10, anak kau tunggu. Ada cucu kan tadi kat rumah, nak beli aiskrim cukup tu. Bagi RM1 cukup. Sebab kita kan tak cukup pula kalau bagi RM10. So dari niat nak bagi 10 tu jadi RM1. Jadi usahakan dah niat 10, apa pun berlaku tetap bagi. Anda akan rasakan kelainan dia. Masya Allah, Allah ganti on the dot sahabat. Dalam kuliah online semalam kemarin saya cerita juga benda macam ni. Ajaib sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Baik, pemurah dengan kepunyaan Allah. 8, takwa dan harap pada Allah. Takwa, hanya takutkan Allah. Hari ini kenapa kita datang masjid, acik-acik sekalian, tak takut COVID ke? Soalan Ustazah Zai ni, dangerous sungguh lah. Ustazah tanya kenapa datang masjid tak takut COVID ke? Kan, bohonglah kita tak rasa macam COVID tu masih wujud. Sebab semalam angka masih 9,000 lebih. COVID tu masih wujud sahabat-sahabat. Tapi kita jaga diri kita. Kita yakin penjagaan Allah tu mengatasi segala penjagaan. Bukan kerana vaksinnya, bukan kerana ada kawan kita yang sanggup tunggu kat depan tengok 2 dos ke 1 dos. Kan sahabat-sahabat. Itu kena akur sebab apa? Undang-undang yang diciptakan oleh manusia yang insya Allah mentaati perintah Allah. Allah kata maqasid syariahnya, apa yang objektif dalam kita beragama ni adalah nak jaga nyawa. Kalau nyawa dah tak ada, apa lagi kita boleh buat sahabat-sahabat? Tak boleh bermanfaat dah. Orang selalu cakap, Ustazah duit dia banyak tapi sekarang terlentang atas katil, apa dia boleh buat? Anak nak keluarkan duit pun tak boleh, nak angkat pen untuk sign agreement pun dah tak boleh. Ustazah apa dia boleh buat? Sebab itu sahabat, cegah sebelum kita sakit, sebelum kita parah. Jadi kita nak jaga nyawa kita. Okey, kenapa sekarang ni masih duduk dalam keadaan macam ni? Kita berdoa insya-Allah mereka diberi keadilan, mereka diberi hikmah dalam membuat keputusan. Kita akur kerana perintahnya Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan jangan pernah menafikan ulil amr itu bukan buat keputusan tepuk meja aku tak peduli, hari ni mesti ikut cakap aku. Keputusan difatwakan, dinobatkan, sudah pasti sahabat-sahabat ada perbincangan halaqah ilmu dulu. Buka kitab bukan sikit-sikit punya kitab ni. Berapa kali mesyuarat ni. Jadi kita sekadar sembang kedai kopi hentak meja ni, tak boleh ni, mesti buat macam ni. Siapa kita? Okay, sahabat-sahabat. Jadi berikan peranan kepada yang hak. Pada masa yang sama kita rakyat ni, Masya Allah, tolong ya Allah pimpin hati kami ke jalan yang Engkau redha. Tahu COVID tu ada di mana-mana, tapi tolong jangan campakkan diri kepada kebinasaan. Saja je Ustazah, saya tak payah pakai mask lah bila pergi jalan ke mana-mana ni. Tak payahlah, Allah jaga saya. Allah nak tengok bagaimana usaha kamu untuk mencegah diri daripada kebinasaan itu. Okay, jadi sahabat, kita serba salah, tak dinafikan di mana-mana pun semua orang. Ustazah, kita ni sebenarnya macam mana dengar puak sini cakap kita condong kanan, puak sini cakap condong kiri. Tak boleh macam tu, sebab akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak kena tak kena itu kerja Allah. Sahabat-sahabat, jangan ada yang takut ke masjid setelah kita berpeluang. Faham maksud Ustazah ya? Kalau sahabat-sahabat kita, kenapa engkau tak datang? Lah aku belum 2 dos lagi. Tak apa, insya-Allah aku doakan dipermudahkan. Nanti dah boleh kita datang sama-sama. Okay, sahabat-sahabat, jangan ada alasan sebabnya dulu kita juga yang menjerit-jerit. Bila nak buka ni? Bila nak buka ni? Sekarang bila dah buka, dan wanita kalau nak datang solat jemaah yang dah boleh, tolong pastikan kita datang dengan adabnya. Jangan kita membuka aib-aib yang tertentu. Jangan di hadapan orang lelaki berwangi-wangian yang melampau. Suara kita sampai kepada soft-soft lelaki sehingga mereka terganggu. Tolong. Tapi dalam majlis ilmu muslimat saja ni, Masya Allah, tak ada masalah.
Tak sabar bahkan kita nak rapat-rapatkan soft. Semoga nanti dah dibolehkan semula insya-Allah. Baik, yang ke-9, zuhud terhadap dunia. Bukan buang terus dunia ini, sebab kita takkan jumpa dengan nikmatnya akhirat kalau kita tak melalui dunia. Dunia adalah jambatan menuju akhirat. Dunia tempat bercucuk tanam, hasilnya nanti kita petik kutip di akhirat. Jadi jangan kata saya ni zuhud ustazah, dunia-dunia ni tak pandang dah. Kan? Kalau gitu kunci banglo akak hantarlah kat saya. Sihan saya tak duduk kat banglo. Gitu sahabat-sahabat. Kunci kereta mewah akak tu bagilah kat saya. Sihan saya tak di kereta macam tu. Kan semua orang, mana boleh ni saya punya, saya nak berjalan nanti macam mana? Sebab semua ni perlu, kita bukan naik unta macam zaman dulu, kena ada kereta, sahabat-sahabat. Kita tak nak duduk di bawah-bawah tempat yang kita nak beribadah pun tak selesa, silakan. Asal semuanya dimanfaatkan untuk akhirat, insya-Allah.